wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepada kamu, wahai Muaz, jangan engkau tinggalkan setiap selesai salat, iaitu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, yakni mengingatimu dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Mari sama-sama dengan saya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam matan hadis ini disebut Allahumma a'inni untuk seorang. Ya, mufrad ya, tapi kalau untuk ramai-ramai kita gantikan a'inni itu dengan a'inna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi kata la tada'anna fi duburi kulli salatin. Maknanya setiap selesai salat. Mungkin kita boleh masukkan doa itu dalam doa biasa kita lah. Mungkin juga dalam wirid itu pun kita boleh sebut doa ini. Ataupun setelah mana kita bagi salam, masa kita duk lipat sejadah tu, kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ataupun kita tak teringat masa tu, masa kita keluar daripada masjid menuju ke kenderaan kita, baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk aku mengingatimu, berzikir kepadamu. Bantulah aku supaya aku menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Bantulah aku ya Allah supaya aku sentiasa memperbaiki amal ibadatku kepadamu. Ini pesanan Nabi SAW kepada kekasihnya, kepada seorang sahabat yang dia sayang, dia kasih, lalu dia wasiatkan dengan doa ini ataupun lafaz ini. Jadi kita seboleh mungkin jangan kita tinggalkan ya, amalan-amalan ini. Ini yang selalu saya sebut amalan-amalan yang mudah. Kita yang sudah tidak berapa muda ni tuan-tuan, kalau kita nak menghafaz wirid yang panjang-panjang, terpaksa mengambil 40 hari untuk menghafaznya, takut nanti tak sempat. Jadi selalu saya bawa pada masyarakat amalan-amalan yang mudah. Lafaz-lafaz yang mudah, doa-doa yang mudah. Yang pentingnya, kaifiat dia, dan yang lebih penting, fadilat dia. Kita ni amalan-amalan ni, amalan-amalan harian dia dari segi kaifiat dia, alhamdulillah masyarakat kita ni boleh kata faham. Cuma kelemahan kita tidak berapa faham dari segi fadilatnya. Apakah kelebihannya? Jadi kalau kita tak tahu kelebihannya itu, dia agak kurang steam untuk kita nak beramal dengan sesuatu amalan itu. Jadi jadikan hobi kita beramal dengan amalan-amalan yang mudah. Yang pentingnya berterusan. Yang pentingnya berterusan. Macam yang selalu saya sebut, kalau boleh setiap keluarga kita ni ada amalan-amalan tersendiri. Mungkin kita boleh buat satu majlis pengijazahan, majlis tausiah. Hari ini bapa nak turunkan satu amalan yang menjadi amalan kebiasaan keluarga kita. Pagi-pagi ini mungkin istighfar ke 100 kali, tasbih, salawat, apa sajalah amalan yang mudah, kita perturunkan kepada anak cucu kita. Kalaulah anak kita ada boyfriend, nak berkahwin, pesan dekat dia, hang tolong bagi tahu boyfriend hang, kalau nak jadi ahli keluarga kami, selesaikan dulu amalan ni.
Jadikan amalan rutin seharian kita. Ataupun kita kaitkan apa sahaja amalan kita dengan amalan-amalan agama. Umpamanya, ya, kita nak sambut hari jadi sebulan daripada sekarang. Dah jadi kebiasaan dalam masyarakat kita sambut hari jadi. Lalu kita isytiharkan dalam keluarga kita. Pada hari ini berapa bulan ya? 16. 17 hari bulan 12, iaitu hari jadi bapa. Hari itu kita akan buat majlis khatam Al-Quran. Lalu kita bahagikan surah-surah ataupun juzuk-juzuk kepada ahli keluarga kita. Kak Ngah, juzuk sekian-sekian. Kak Long, juzuk sekian-sekian. Tadarus keluarga. Abah dah sentuhlah juzuk 1. Dan Abah ni kita kena cup hak mudah lah. Supaya kita cepat habis awal. Lalu kita tanda tik hijau tu dalam WhatsApp tu bagi tahu dekat anak-anak kita, Abah dah selesai dah, kamu bila lagi? Kita bagi semangat kepada mereka. Jadi dalam majlis keluarga kita tadi ada sempenanya, iaitu sempena majlis tak kiralah majlis pertunangan ke, majlis akad nikah ke, majlis hari jadi ke, kita kaitkan dengan urusan agama. Kalau malam tu kita nak sambut menantu, siang tu kita buat majlis khatam Quran keluarga Haji Zulkifli contohnya. Masya Allah. Ya, seronok keluarga kita sehinggakan besok bila kita mati besok, mereka mengingatkan kita dengan ingatan-ingatan yang baik. Kalaulah ada bapa kamu hari itu, Masya Allah. Malam-malam ni dia ajak kita semua baca surah Al-Mulk. Pagi-pagi ni dia suruh kita istighfar, dia suruh kita tasbih, dia suruh kita selawat. Jangan kita tinggalkan perkara-perkara ataupun pengalaman-pengalaman ataupun ingatan-ingatan yang buruk kepada keluarga kita. Bapa kamu dulu, ya Allah, perongohnya lah. Jadi kita tukar amalan-amalan yang tak berapa nak elok tu kepada amalan-amalan yang terpuji supaya kita sentiasa dikenang. Selalu saya sebut kepada masyarakat, mulai hari ini kita kena projekkan diri kita. Mulai hari ini, 17 hari bulan ni, kita projekkan diri kita supaya bila kita mati besok, kita menjadi orang yang diingati dengan ingatan-ingatan yang baik. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, nampak macam tak berapa nak senyum ya. Dah pakai mask, senyum pun tak nampak ya. Tapi senyum tu sedekah. Senyum bila walaupun di sebalik mask ni kan. Sebab Nabi kata senyumanmu kepada saudaramu itu adalah sedekah, hadis sahih. Jadi tak ada kerja apa nak buat, pakat senyum belaka. Sebab penceramah ni yang kita jemput ni, kalau kita tak senyum kat dia, dia rasa tak syok. Kan? Jadi kita senyumlah. Senyum. Tapi nak buat macam mana kan? Norma baru, senyum pun tak nampak. Moga-moga nampaklah melalui urat-urat mata kita tu kan. Dia senyum kat aku ni. Kita senyum balik untuk dapat pahala sedekah. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Kita duduk dalam suasana menyambut Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja besok tetapi sepatutnya setiap hari Rasulullah hadir dalam jiwa kita. Sebab apa? Sayang dan kasihnya Nabi kepada kita. Nabi jaga kehidupan dunia kita dengan mewasiatkan kepada kita, menurunkan kepada kita bagaimana caranya kita nak menguruskan kehidupan dunia kita ni. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kita terima, kita pegang elok-elok, kita beramal elok-elok. Tetapi apa yang ditegah oleh Nabi kita tinggalkan.
Untuk nak memastikan kehidupan kita ni elok, Nabi bentangkan kepada kita syariat. Nabi bawa kepada kita Al-Quran dan Sunnah baginda. Dan Nabi kata, kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang kepada Al-Quran wa Sunnati. Sayang dan kasihnya Nabi SAW tidak cukup. Nabi membentangkan kepada kita perjalanan hidup, bagaimana cara nak menguruskan kehidupan kita di dunia ini. Malah di akhirat besok, Nabi akan tunggu kita. Nabi akan tunggu kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Subhanallah. Masya Allah. Tak cukup di dunia sayang dan kasih Nabi. Bila kita mati besok, di akhirat besok pun Nabi masih lagi tunggu kita untuk pastikan umatnya masuk ke syurga Allah dengan syafaatnya. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, terdapat ijma' di kalangan ulama. Terdapat ijma' di kalangan ulama bahawa Nabi diberi hak syafaat bagi umatnya di akhirat. Tidak syak lagi, tak boleh kita pertikaikan lagi. Maka dengan sebab itulah kita sangat perlu bantuan Nabi SAW. Tanpa syafaat Nabi ini tak tahulah ke mana kita. Jadi dengan syafaat Nabi, hatta yang dah masuk neraka pun keluar semula daripada neraka, masuk ke syurga Allah. Subhanallah. Masya Allah. Itulah kelebihan syafaat Nabi SAW. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Maqaman mahmuda. Kita tengok sikit ayat ini. Dan bangunlah pada sebahagian malam serta kerjakanlah salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat maqaman mahmuda. Di tempat yang terpuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi maqaman mahmuda. Pernah Nabi bagi tahu kita, seorang saja yang akan dapat makam yang terpuji ini dan aku sangat mengharapkan aku dapat. Kenapa Nabi sangat mengharapkan dia dapat maqaman mahmuda? Sehingga kita sokong Nabi. Ketika mana selesai azan, kita berdoa. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wab'ashul maqaman mahmudal lazi wa'adta. Ya Allah, kau berikanlah makam terpuji yang telah engkau janjikan itu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dengan makam ini Nabi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama tafsir menafsirkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji itu. Maqam, tempat. Mahmuda, terpuji. Jadi ahli-ahli tafsir yang mu'tabar mentafsirkan maqaman mahmuda ataupun tempat yang terpuji itu dengan syafaat. Bersabit dengan hadis Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmudul ladzi yukhrijullahu bihi man yakhruj. Sesungguhnya ia adalah maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengannya mengeluarkan orang-orang yang keluar. Man yakhruj, maknanya dengan syafaat Nabi boleh terkeluar daripada neraka. Allahu akbar, masuk ke dalam syurga.
Inilah kurniaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Nabi boleh membebaskan orang-orang yang masuk neraka di kalangan umat baginda masuk ke dalam syurga. Dan inilah yang dikatakan Nabi sangat-sangat merasa puas hati. Nikmat-nikmat yang lain memang Nabi berpuas hati. Tetapi nikmat ini diberi satu kedudukan sehingga boleh menyelamatkan kita umatnya. Yang inilah yang Nabi sangat berpuas hati. Seperti mana ayat yang kita baca dalam surah Wadduha. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu hingga engkau menjadi puas. Puas kenapa? Kerana ada satu kelebihan. Boleh selamatkan orang. Kalau kita dah puas kenapa? Puas kerana kita dapat nikmat. Ya. Puas kenapa? Kerana kita mendapat sesuatu yang kita hajat, iaitu untuk kebaikan diri kita. Tapi Nabi SAW, dia merasa sangat puas berbanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Dia puas dah. Tapi yang ni lagi puas. Bila boleh menyelamatkan umat dia, dia lagi puas. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan nantinya Tuhanmu akan memberikan, pasti memberikan kurniaan kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Itulah sayang kasihnya Nabi kita kepada kita kalau dia boleh selamatkan kita. Bukan sahaja di dunia ini dia bagi pedoman untuk selamatkan kita, sampai di akhirat besok duk tunggu kita. Allahu Akbar, sayangnya Nabi. Kasihnya Nabi dekat kita. Maka wajarlah kita sentiasa berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam saya sebut tadi, kalau boleh kita jadikan amalan keluarga kita, salah satunya ialah selawat. Selawat 3 kali ni biasa dah, 7 kali ni biasa dah, kita upgrade sikit lah. Jadi 100 kali. Lagi tak selesai yang ni, salawat. Tak semestinya kita ambil satu masa duduk di tempat tertentu atau ketika sejadah ke, tidak semestinya. Pesan dekat anak kita, kamu bawa kereta sementara nak sampai ke tempat kerja, selesaikan dulu yang ni. Selawat ni. Sayang kasihnya Nabi kepada kita. Hinggakan dalam hadis kata Nabi ada simpan sesuatu. Nabi-nabi lain ni dia selesai di dunia dengan umat dia. Tapi Nabi Muhammad ni ada satu benda yang dia simpan. Ya. Satu doa yang berupa syafaat dia simpan untuk umat dia. Sebab itulah hanya seorang ni sahaja, makhluk Allah seorang ni sahaja yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada syafaat, yang boleh memberi syafaat kepada umat dia. Nabi-nabi lain bukan kita tak try, kita try. Kita jumpa Nabi Adam, kita jumpa Nabi-Nabi yang lain, mereka kata kami pun sibuk hari ini, minta maaf lah, masing-masing kami ni sibuk. Akhirnya kita jumpa Nabi SAW. Memang Nabi bersedia untuk memberi syafaat kepada kita. Anda Rasulullah SAW qal, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap Nabi ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklum sajalah kekasih Allah, asalkan angkat tangan tu mustajab selalulah. Ya, para Nabi, para Rasul. Nabi kata, setiap Nabi ada doa yang dikabulkan, sedangkan aku ingin menyimpan doaku. Nabi-Nabi yang lain selesai dah dengan umat dia. Tapi Nabi Muhammad ada satu yang dia akan bantu umat dia. Dia postpone doa ini, yang berupa syafaat umatku di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu punya sayang, begitu punya kasih Nabi kepada kita. Agak-agak kita nak tiak nama Nabi ni dengan panggilan apa? Muhammad.
Oi Muhammad. Oi Mat. Ataupun ada kalimah-kalimah yang sesuai. Macam kita panggil anak-anak kita yang kita sayang. Maka pagi ni, sedikit masa yang ada ni, kita tengok sedikit perbahasan. Perbahasan satu kalimah yang menjadi, kadang-kadang menjadi, kita katakan huru hara dan hiruk pikuk, terutama sekali dalam masyarakat kita hari ini. Terutama sekali bila hal-hal yang seperti ini di-up oleh ustaz-ustaz yang baru nak up ni. Kadang-kadang dia willy tayar depan, kadang-kadang dia willy tayar belakang, kadang-kadang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perkara yang kita dah selesaikan sejak dulu. Boleh tak kita sebut Sayyidina? Lalu masing-masing membawa hujah kedebung ke depan, menjadi perbalahan dalam masyarakat kita. Kan? Hari ini apa sahaja nak dijadikan bahan untuk nak berbalah. Sedangkan syurga itu luas. Kalau orang lain masuk, kita masuk masih lagi luas. Jangan kita mengharapkan orang lain masuk neraka supaya syurga itu senang menerima kita. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Dalam suatu hadis, ya, yang panjang, tapi kita baca sekerat. Innahu lam yakun nabi illa lahu da'watun qad tanajjazaha fid dunya wa inni qad ikhtaba'ta da'wati syafa'atu li ummati wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa ana sayyidu Adam, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Tolong ambil perhatian dalam hadis ini. Sesungguhnya tidak seorang nabi pun melainkan baginya doa yang telah dipenuhi di dunia. Dan sesungguhnya aku telah menyembunyikan doaku untuk dijadikan syafaat bagi umatku. Aku adalah sayyid kepada anak-anak Adam. Aku adalah sayyid kepada anak-anak Adam. Nabi sendiri declare, dia sebagai ketua kita, dia sebagai tok pengulu kita, dia sebagai sayyid kita. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, apa hukumnya kita mensayyidkan Nabi kita dengan menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hukumnya? Terutama sekali di dalam tasyahud kita. Yang ni yang hari ini sedang dijadikan perdebatan. InsyaAllah pagi ini saya cuba nak selesaikan. Moga-moga selepas selesai kuliah subuh pada pagi ini akan datangnya ketenteraman dalam jiwa, dalam hati sanubari tuan-tuan. Dikatakan ada sebuah hadis. Dikatakan Nabi SAW bersabda, La tusawwiduni fis salah. Janganlah kamu mengucapkan Sayyidina kepadaku di dalam salat. Ada beberapa pendapat ulama berkaitan hukum ke atas hadis ini. Saya mengutip pandangan-pandangan daripada imam-imam yang besar-besar. Imam As-Sakhawi, begitu juga dengan Imam Ibn Hajar dan lain-lain menyatakan hadis ini tiada asal baginya. Malah Syekh Mullah Ali Al-Qari menilai hadis ini sebagai maudhu', hadis palsu. Jadi bagi rakan-rakan yang tidak mahu menyebut Sayyidina, jangan sekali-kali menggunakan hadis ini. Kita guna hujah yang lain. Ya, kita guna hujah yang lain. Hujahnya ialah
hadis berkenaan dengan lafaz dalam tahiyat kita itu yang kita sebut sebagai salawat Ibrahimiyah itu bersandarkan kepada hadis yang sahih, yang di dalam hadis itu Nabi tidak sebut pun Sayyidina. Maka sebagai nak mengikut Nabi, kena ada tauqifi. Ikut apa yang Nabi ajar, tak sebut Sayyidina di dalam lafaz salawat itu. Okey, sekian, terima kasih, kita terima. Apa kita nak bergaduh? Kita terima. Saya nak berlaku adil kepada kedua belah pihak. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang mencurah petrol pada api yang sedang marak. Hari ini ni, Masya Allah. Ya. Sepatutnya para ulama ni kita perlu mereka untuk bimbing kita. Sebab mereka adalah perawat kepada ummah. Tapi kadang-kadang kita tengok mereka ini macam perlu pula dirawat. Jadi hari ini kita mengambil suatu metodologi lah. Marilah kita ni orang di alam damai ni, kita menjadi orang yang suka kepada kedamaian. Biarlah kita menjadi pendamai di antara mereka. Kerana mereka ni adalah aset kepada agama. Perbendaharaan agama. Saya ni tuan-tuan, kalau saya nak ceramah ni, sekurang-kurangnya saya mengambil masa sejam untuk study hadis. Kalau dululah, sekarang ni dia perlu 2 jam. Kenapa perlu 2 jam? Sebab bila buka je dia lena. Buka kitab mengantuk, itu yang perlu lebih masa. Biasanya saya akan mengambil makalah-makalah daripada ustaz-ustaz yang ada kecenderungan ke arah itu. Sebab kebiasaannya mereka dari segi disiplin, mengungkapkan ilmu hadis itu, mereka agak ketat. Jadi untuk pastikan hadis yang saya baca ni, hadis yang ada statusnya sahih ke, hasan li ghairihi ke dan sebagainya, biasanya saya merujuk kepada penulis-penulis dalam kalangan ustaz-ustaz yang ada kecenderungan ke sana. Tuan-tuan fahamlah tu. Ketika mana nak membicarakan soal amalan, sebab kita ni dah tak lama dah kita perlu beramal agar amal kita sampai ke arasy Allah. Kadang-kadang kita duk berdebat itu bid'ah, ini bid'ah. Apa amalan kita? Sedangkan tuk guru kita banyak amalan mereka. Hingga ada di kalangan mereka yang lebam dengan amalan. Kita masih lagi duk pertikaikan boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Akhirnya bila kita mati besok, kita bawa kitab amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya tercatat, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sebab tidak ada amalan kita, timbul was-was. Maka dengan sebab itulah saya tetap bertegas bahawa untuk memperbaiki, mengislahkan masyarakat kita pada hari ini, yang pentingnya ilmu. Ada ilmu, selesai masalah. Okey, kita berbalik pula. Terdapat, berbalik kepada kuliah saya ini, terdapat perbahasan dalam kalangan ahli fiqh berkaitan dengan penambahan lafaz Sayyidina di dalam bacaan salawat Ibrahimiyah. Ya, selepas daripada kita membaca tasyahud, di mana sebahagian ulama mengatakan bahawa lafaz salawat Ibrahimiyah itu diambil bersumber daripada hadis Nabi tadi, iaitu tidak menyebut lafaz Sayyidina. Okey, sebagai tauqifi tadi, sebagai ikut apa yang Nabi bawa kepada kita. Okey, kita terima, jangan bergaduh. Sebahagiannya pula berpendapat ianya adalah sunat. Siapa yang kata sunat ni? Tok Imam Masjid ataupun Tok Imam Surau Taqwa ke? Tok Imam Surau As-Sabirin ke? Saya mengambil pandangan daripada imam yang besar-besar. Antaranya Al-Aiz bin Abdul Salam, Ar-Ramli Al-Qalyubi, Asy-Syarqawi. Dalam kalangan mazhab Syafi'i. Geng-geng mazhab Syafi'i. Yang keduanya Al-Haskafi dan Ibnu Abidin. Geng-geng ulama Hanafi. Dalam kalangan mazhab Hanafi, di kalangan ulama-ulama mazhab Hanafi. Dan An-Nafrawi daripada ulama bermazhab Maliki. Jadi mereka ini berpendapat bahawa sunat menyebut Sayyidina dalam lafaz
salawat Ibrahimiyah itu. Kenapa mereka berpendapat sedemikian? Adab kita dengan Nabi. Kalaulah Nabi di dunia duk jaga kita, duk kepung kita, tu kepung lompat juga macam kita kepung ikan puyuh di bendang dalam di kampung lah dulu masa kecil-kecil tu kan. Kita masukkan dalam baldi, dia lompat juga. Lahir-lahir sekali, ambil parang katok kepala. Nabi dia kepung kita, tak mau kita ni rosak di dunia. Tak cukup di dunia, di akhirat Nabi duk tunggu kita nak bagi syafaat. Maka layakkah kita, Muhammad? Dan tentulah kita perlu kepada satu lafaz yang mulia untuk kita tiakkan kepada Muhammad. Antaranya ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan mereka, bukan pandangan saya. Ya. Pandangan ulama-ulama tadilah dari sudut adab, dan meraihkan adab itu lebih utama. Jadi maknanya dalam hal ini, isu ini luas. Tak perlu kita perdebatkan. Ya. Sesiapa yang tidak ingin menambah lafaz Sayyidina, tidak menjadi masalah. Kerana apa? Tauqifi, kerana berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Begitu juga sesiapa yang ingin menambahnya juga tidak menjadi masalah, kerana ia adalah bab adab dengan Nabi SAW. Bagi saya kedua-duanya adalah baik. Yang tak baiknya langsung tidak ucapkan apa-apa bentuk salawat kepada Nabi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang menerima penambahan lafaz Sayyidina, mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ni adalah penghulu, aku ni adalah sayyid. Oh, kamu sayyid, maka kamu ni Sayyidina kamilah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggunaan Sayyidina ini yang kita bincang ni dalam solat lah. Ya, yang menjadi titik, menjadi topik perselisihan ataupun khilafiyah di kalangan ulama semenjak daripada dulu. Sebenarnya dah selesai. Cuma dibongkarkan balik sebab hobi kita di masa lapang ialah bertelagah sesama kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pandangan yang mengatakan boleh kita sebut Sayyidina di dalam salawat adalah harus dan malah sunat, disebabkan banyak mafhum yang diambil daripada Al-Quranul Karim sendiri dan daripada hadis-hadis yang menerangkan kelebihan Nabi SAW sebagai seorang tuan ataupun sebagai seorang sayyid. Walaupun ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis itu tidak menganjurkan agar kita mengucapkan Sayyidina itu, tapi di sebalik mafhum ayat-ayat Al-Quranul Karim itu dan juga hadis-hadis Nabi SAW, terdapat anjuran bagi kita mengucapkan lafaz Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Umpamanya firman Allah. Kita ambil satu dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana menceritakan kedatangan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria akan dapat anak yang bernama Yahya. Ini berita gembira kepada Nabi Zakaria alaihi salam yang akan dianugerahkan seorang anak yang bakal juga menjadi seorang nabi sebagaimana baginda. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, surah Ali Imran ayat 39. Balik tengok. Surah Ali Imran ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Maka dia, yakni Nabi Zakaria alaihi salam pun dipanggil oleh malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam, semasa dia sedang berdiri sembahyang di mihrab.
Maka berkatalah Jibril kepada Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepadamu dengan kedatangan anakmu, yakni Yahya bin Zakaria, yang akan membenarkan kalimah yang datang daripada Allah. Dan dia juga adalah seorang sayyid yang menjadi ikutan, yang menahan diri daripada hasutan hawa nafsu, dan juga seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Ayat apa? 39, surah apa? Ali Imran. Jadi pandangan yang mengatakan lafaz Said itu boleh ditiakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaulah Nabi Yahya alaihi salam yang hanya membawa risalah umatnya yang sangat terhad, iaitu hanya kepada Bani Israel, boleh dipanggil Sayyid. Maka betapa pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat sekalian alam, yang menjadi rasul, yang menjadi nabi kepada semua manusia, malah jin sekalipun. Maka sudah tentulah lebih layak dipanggil dengan Sayyidina. Kemudian lihat pula sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat sekali hadis tadilah, wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuan, aku adalah penghulu, aku adalah ketua anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Kemas dah hadis ni. Kita ambil lagi bagi rasa seronok dalam jiwa kita ni. Kalau kita tengok dalam hadis dan sirah yang menceritakan perihal kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi beri gelaran Sayyid kepada mereka, umpamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, antaranya lagi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang digelar oleh baginda Nabi sebagai seorang Sayyid bagi kaum Ansar. Dan Nabi perintahkan kaum Ansar untuk bangun menghormati Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an. Terdapat dalam hadis Imam Bukhari. Jadi, kalaulah Said itu sendiri boleh digelar kepada para sahabat, maka betapa pula untuk diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah panggilan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Daud. Tapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan panggilan yang semulia-mulia makhluk. Ya ayyuhan nabi. Kalau nabi-nabi lain tu Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut nama aja. Ya Musa, ya Daud, ya Ibrahim. Tapi lain sikit dekat Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad. Kalau dari segi bahasa Arab ni, ini adalah ungkapan menunjukkan, kita katakan suatu makam yang istimewa yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Jadi lihatlah tuan-tuan, betapa Allah mengajar kita beradab dengan manusia yang paling dikasihi dan dicintai. Kesimpulannya, yang saya kata saya nak harmonikan hal ini, bagi kumpulan adik-adik saya yang tidak mahu menyebut lafaz Sayyidina semasa melafazkan salawat tadi, salat Ibrahimiyah, teruskan, silakan. Berpeganglah kepada sumber ilmu kamu. Jangan hanya main ikut-ikut kerana baca forum dalam Facebook, akhirnya memberikan, kita katakan, keresahan kepada masyarakat. Mari duk bawa ke masjid, duk bawa ke surau, nak jadikan bodai nak bergaduh. Kepada adik-adik, kepada sahabat-sahabat kita yang nak menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujah-hujah tadi, dipersilakan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sepatutnya era pertikaian seperti ini sudah tamat. Ataupun dalam kata lain, sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Sebab umat akhir zaman ini sangat memerlukan bimbingan para ulama. Kita perlukan bimbingan para ulama. Tak kiralah yang kita sebut salafi ke, yang kita sebut aswaja ke, mereka ini adalah perbendaharaan ilmu agama yang kita perlu bimbingan mereka. Kita tidak perlukan pertikaman lidah di kalangan mereka.
Macam saya sebut tadi, mereka adalah perawat ummah. Jangan sampai mereka pula yang perlu dirawat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.